Hai, selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 3. Saya Cikgu Karen, guru pendidikan kesenian anda semua. Kita jumpa lagi. So, hari ini kita akan mempelajari unit yang baru, iaitu unit 5. Temanya adalah belung udara tinggi di langit. Belung udara tinggi di langit. Anda nampak ke di background sini? Terdapat 2 buah belung udara tinggi. Yang merah dan putih ini. Dan belakangnya ada yang kuning-kuning punya. Mereka sedang terapung di langit-langit. So, ini adalah tema kita hari ini, iaitu belung udara tinggi di langit. Okay, so apakah aktiviti atau teknik yang kita akan mempelajari pada hari ini? Marilah kita tengok. Anda nampak gambar ini kah? Kita boleh merujuk kepada buku teks Pendidikan Kesenian tahun 3, muka surat 50. So, anda boleh nampak mereka sedang menjalankan sebuah aktiviti kan? So, apakah aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid dan guru ini? Ini adalah aktiviti juga yang kita akan mempelajari pada hari ini. So, ini adalah aktiviti collage. Ya, aktiviti collage. So, ada orang tahu apa itu teknik collage? Okay, marilah kita lihat. Apakah itu collage? Collage merupakan teknik menghasilkan gambar dengan cara menggoyak, menggunting dan menampal secara bertintih pada sesuatu permukaan. Apa-apa permukaan saja pun boleh. Boleh pada kad, kertas atau kertas lukisan atau dinding. So, kita ada menggunakan cara menggoyak. Macam ini. Ambil satu kertas, cara menggoyak dengan tangan. Ini adalah cara menggoyak. Ataupun boleh menggunakan cara menggunting. Ambil satu gunting dan menggunting. Menggunting. Dan selepas menggoyak atau menggunting, anda boleh menampal. Boleh menampal kepingan kecil-kecil itu menggunakan guru, okey? Pada permukaan, sesuatu permukaan. So, ini adalah aktiviti collage. Anda boleh menggoyak kertas atau menggunting kertas dan seterusnya menampal ke atas sebuah permukaan. Mengikut tema anda. Tema yang kita hari ini adalah belung udara tinggi kan? Okey. Okey, sekarang Cikgu Karen ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang collage dan mozaik. Kerana gaya collage dan mozaik ada sedikit sangat hampir sama. Tetapi mereka masih ada sedikit perbezaan. Cikgu berikan contoh seperti ini. Ini adalah karya collage dan ini adalah karya mozaik. Mereka kelitahan sangat sama kan? Tetapi mereka masih ada sedikit perbezaan. So, cikgu akan memberikan sedikit pengetahuan tentang perbezaan mereka. Supaya anda, kalau lain kali anda telah ingin membuat karya mozaik, anda tidak akan keliru terhadap kedua-dua teknik ini, okey? So, marilah kita lihat. So, bagi karya collage, dia adalah ditampal secara bertintih. Macam gambar ini. Dia adalah ditampal secara bertintih. So, sebaliknya, bagi karya mozaik, dia adalah ditampal secara bersebelahan. Kelihatannya sangat kemaskan. Nampak gambar ini? Dia adalah ditampal bersebelahan. So, bagi collage, kepingan yang digunting olehnya adalah saiz yang tidak sama. Dia boleh bersaiz kecil atau boleh bersaiz besar. Sesuka hati. So, kalau bagi karya mozaik, semua saiznya adalah sama. Supaya dia boleh
kelihatan lebih kemas. Okay? So, bagi collage lagi, dia boleh menyusun secara tidak tersusun. Macam ini. Sesuka hati anda mau tersusunnya. Tapi bagi mozaik, kita perlu menyusunnya dengan bersusun supaya ia boleh kelihatan sangat kemas. So, ini adalah perbezaan antara teknik-teknik dua ini. Tetapi kita hari ini fokuskan kepada teknik collage, okey? Nah, cikgu boleh bagi anda lihat contoh-contoh. Nah, tema-tema bagi dua teknik ini adalah ikan. Tetapi, mereka masih tidak samakan. Boleh lihat itu perbezaan tak? Nampak ini? Secara tidak bersusun. Tetapi ini kalau bagi mozaik, ia sangat tersusun dan kelihatan lebih kemas. Ini adalah bagi collage adalah menampau secara bertindih. Ada contoh-contoh lain seperti ini. Bagi mozaik ia kelihatan lebih kemas kan? Okay, so perkataan collage dia berasal daripada perkataan Perancis iaitu color yang bermaksud melekat. Dia membawa maksud stiker yang boleh menempel atas sebuah kertas atau kad. So ini adalah perkataan collage. Dia membawa maksud melekat atau stiker. So, ada sesuatu tips bagi anda semua. Kalau anda ingin menampakkan kesan tone warna pada objek, anda boleh pilih kertas warna yang mempunyai tone yang hampir sama. Contohnya, kalau anda ingin memilih warna merah, anda boleh memilih tone yang hampir sama. Macam ini, kalau anda pilih merah, anda boleh pilih lagi tone warna yang hampir sama seperti merah jambu seperti ini. Ataupun kalau bagi warna kuning, anda boleh memilih warna kuning dan juga kuning yang muda. Macam ini contoh-contoh cikgu yang berikan. Dan juga ini hijau. Kalau bagi hijau, anda boleh pilih hijau dan juga hijau muda. Boleh nampak perbezaan kan? Dan juga biru dan biru muda. Macam ini. Okey, seterusnya dalam setiap karya hasil mestinya ada unsur-unsur seni dan juga prinsip-prinsip rekaan. Dan ini adalah contoh-contoh bagi unsur seni dan juga prinsip rekaan. Seperti dalam unsur seni ada garisan, ada rupa, ada bentuk, jalinan, rang dan warna. Dan bagi prinsip rekaan, ada harmoni, ada kontra, ada penegasan, ada imbangan, ada banyak-banyak lagi. So, marilah kita tengok karya collage ini dia mempunyai apakah unsur seni ataupun prinsip rekaan dalam karya ini. So, yang pertama kita boleh nampak rupa dalam karya ini. So, rupa dia ada dua rupa, iaitu rupa geometri dan rupa organik. So, dalam karya ini kita boleh nampak rupa geometri. So, apakah itu rupa geometri? Iaitu dia rupa geometri adalah rupa yang bersudut atau bersegi. Dia boleh nampak segitiganya atau segi empat atau bulat. Seperti karya ini kita boleh nampak belung ini dia adalah bulat kan? Rupa bulat kan? So, dia mempunyai rupa geometri. Kalau rupa organik, dia tiada sudut ada segi. Dia lebih kepada alam semula jadi. Okey? Seperti ikan atau daun macam ini. So, dalam karya ini, kita juga boleh mendapati jalinan sentuh. Ada jalinan sentuh dan jalinan tampak. Dalam karya ini, kita boleh mendapati jalinan sentuh, iaitu jalinan yang boleh dirasai dengan tangan. Macam ini kan? Kalau anda sentuh dan anda boleh rasa jalinannya. Kalau bagi jalinan tanpa, anda boleh lihat tapi anda tak boleh rasai jalinannya. Seperti corak batik
atau seperti jalur buah tembikar. Okey. So, yang ketiga ialah anda boleh terdapat warna harmoni dalam karya ini. Anda lihat karya ini, dia kelihatan sangat harmoni kan? Kerana dia telah menggunakan warna-warna yang harmoni. Okey, yang keempat, kita juga boleh mendapati imbangan dalam karya ini, iaitu imbangan simetri. Kalau anda meletakkan satu garisan pada tengah-tengah karya ini, anda boleh lihat yang bahagian kiri dan bahagian kanan adalah seimbang. So dalam karya ini terdapat imbangan simetri. So, ini adalah unsur-unsur seni atau prinsip rekaan yang terdapat dalam karya ini. So, seterusnya, apakah alat-alat dan bahan untuk menghasilkan collage? Marilah kita tengok. Ada gunting, ada kertas lukisan, ada kertas warna, ada pensel, dan juga ada gam. Ini adalah alat dan bahan yang asas untuk menghasilkan collage. So, sekarang marilah kita tengok proses bagaimana mahu menghasilkan karya collage. So, yang pertama, pada dahulu kita perlu melakar pemandangan pada kad keras ataupun kertas lukisan. Mana-mana satu permukaan pun boleh. Kita perlu lakar dulu rupanya. So, langkah yang kedua, koyak kertas warna dan kertas majalah. Kalau tak ada kertas majalah pun tak apa. Kita boleh menggunakan kertas warna yang berbeza, yang banyak color. Kita koyak atau gunting. So, selepas itu, kita tampal cerbisan kertas warna dengan nilai warna yang berbeza untuk mewujudkan kontra warna. Kita guna warna yang berbeza macam ini, biru dan biru muda, supaya dia boleh mewujudkan kontra warna, supaya kelihatan lebih menarik kan. So, langkah yang keempat, guntingkan kain felt menjadi kepingan kecil. Ataupun kertas-kertas warna lain pun juga boleh. Okay? So, selepas itu, tampalkan pada atas permukaan kertas itu. So, langkah yang terakhir, anda perlu pastikan kain felt ataupun kertas warna ataupun kertas majalah, iaitu kertas-kertas yang anda guna, perlu disusun dan ditampal secara bertintih dan kemas. Supaya ia boleh menjadi karya collage. Selepas semua ini, syabas, anda telah berjaya menghasilkan karya menggambar dengan teknik collage. So, ini adalah proses-proses menghasilkan collage. So, cikgu ada mengadakan tugasan melalui grup WhatsApp. Tugasan, so anda boleh pergi menyiapkan tugasan di Wordwall. Kalau anda tadi ada mendengar baik-baik, mestinya anda boleh menjawab dengan sangat betul. Okay? So, haraplah setiap murid boleh menyiapkan tugasan dengan bagus. Okay? So, terima kasih murid-murid. Kita jumpa minggu depan lagi. Bye!